Nuri, Ustaz tak muncul lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Ya tu, atas nama Bro Janggut tu. Ustaz. Ustaz pakai nama sama ada Ustaz ni? Oh tak, ini akaun Google ni, akaun Google. Oh, Saya okey, punya okey. akaun Google yang pakai yang ni punya, yang laptop punya. Bukan saya punya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya boleh dengar tak? Boleh jelas. Boleh. Dengar alhamdulillah jelas. Jadi macam mana maksudnya? Teruskan ke macam mana? Boleh Ustaz teruskan. Okey, baik. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nawana ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir nafa wal intifa' ifadah wal istifadah wa du'a ilal huda wa dalalati alal khair wal hasu ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia dan belas ihsannya. Allah Taala memberikan kesempatan kepada kita semua walaupun berkumpul secara online, tetapi usaha ini mudah-mudahan mendapat redha dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Usaha dalam kita mengembangkan dakwah, dalam mengembangkan menyebarkan Islam, dan juga dalam usaha dalam melakukan perkara-perkara yang mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah hasilnya adalah ibtigha'i mardatillah, mengharapkan redha daripada Allah Jalla Jalaluhu wa taala fi ula. Amin ya rabbal alamin. Pertama sekali, terima kasih kepada pihak Dewan Rumah Ngaji Dewan Mariah yang berhubung dengan saya, khususnya Puan Rafi'ah, Abah Hajah Rafi'ah yang berhubung, dan kemudian semua ahli keluarga Rumah Ngaji Dewan Mariah, para muslimin muslimat, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama sekali kita rafakkan kesyukuran kepada Allah Taala. Sebelum tu saya lupa nak tanya, Rumah Ngaji Dewan Mariah ni dekat mana ya? Kat Skudai Ustaz. Skudai, baik. Sebab ada banyak rumah ngaji, jadi saya pun tak berapa tahu yang dekat mana. Alhamdulillah. Mudah-mudahan usaha yang dilakukan oleh Rumah Ngaji Dewan Mariah dan siapa yang menganjurkan, yang membantu dan yang bersama-sama, mudah-mudahan dikurniakan oleh Allah Ta'ala barakah fid din wa dunya wal akhirah insya-Allah. Jadi pada pertemuan slot kita setiap hari Khamis, kita insya-Allah kita berniat untuk membaca sebuah kitab yang berkaitan dengan akidah, yang berkaitan dengan tauhid, iaitu perkara yang mana untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat Allah, dalam kita mempelajari kitab-kitab turas peninggalan ulama-ulama kita, dalam kita mengetahui berkenaan dengan sifat-sifat Allah, mengetahui berkaitan dengan sifat-sifat Allah, dan supaya kita terselamat akidah kita daripada meletakkan sesuatu yang tidak patut dan tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi usaha kita pada hari ini dan pada hari-hari yang berikutnya adalah niat baik kita untuk menjaga akidah, khususnya kepentingan akidah ini di akhir zaman. Yang mana seperti mana kita tahu, cabaran paling besar hidup di dunia ini adalah cabaran akhir zaman ini adalah akidah. Yang mana para musuh yang musuh-musuh Islam ataupun yang membenci Islam, membenci agama kita ini,
Mereka tidak akan mengusahakan dengan cara lain melainkan matlamat mereka adalah satu, yakni merosakkan akidah umat Islam, merosakkan akidah orang-orang beriman. Kerana apa? Kerana bila rosaknya akidah seseorang itu, maka berjayalah ataupun terhasillah apa yang diinginkan oleh syaitan, para iblis-iblis. Kerana itulah yang mereka inginkan dan mereka minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika mana mereka diusir oleh Allah Ta'ala daripada neraka, daripada syurga, ketika mana mereka tidak mahu tunduk patuh kepada Nabi Adam AS, mereka lawan Allah Ta'ala, arahan Allah, perintah Allah, dengan alasan ana khairum minhu, aku lebih baik daripada Adam, dia manusia daripada tanah, aku daripada api, kuat aku lagi. Lalu apa yang diminta dengan Allah ketika itu? Minta panjangkan umur. Kerana apa? Nak menyesatkan anak cucu Adam. Dan Allah berikan keizinan. Allah kata, aku panjangkan umur. Sesatlah siapa yang nak ikut kau, tapi yang aku jaga dia tidak akan terikut-ikut dengan kau. Maka itu yang syaitan yang melanggar perintah Allah, yang tak mematuhi arahan Allah Subhanahu Wa Taala pun Allah berikan izinnya kepada dia. Allah tunaikan permintaan dia untuk apa? Untuk menyesatkan manusia. Ini kan pula kita insya-Allah yang mana beriman dengan Allah, yang beribadah kepada Allah, yang sembah Allah Subhanahu Wa Taala, yang setiap hari dahi kita di tanah menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, takkan Allah tidak mengabulkan segala doa-doa kita, dan takkan Allah tak menjaga kita daripada dan selamatkan kita daripada tipu daya syaitan ini. Jadi itulah kepentingan kita dalam mempelajari ilmu akidah ini. Dia aqdun, dia ikatan. Sebenarnya dia satu ikatan, macam simpulan. Dia ada simpulan yang boleh dibuka, ada simpulan yang tak boleh dibuka. Kalau kita cerita simpulan yang boleh dibuka ni, aqdun. Contoh macam akadun nikah, macam akad nikah. Diikat, akadun nikah ni diikat, tapi dia boleh dibuka. Dia tak ikat mati. Dia boleh dibuka dengan talak. Adapun akidah ni, ada satu simpulan yang tak boleh dibuka. Kena ikat mati. Kena perkemah betul-betul. Jangan sampai salah. Jangan sampai orang kata longgak. Sebab tu akidah ni dia tak boleh ikut-ikut. Dia adalah satu keyakinan. Dia tak boleh kalau kita kata Allah tu ada. Ada. Mana tahu Allah ada? Ramai orang cakap ada. Tak boleh gitu. Itu maksudnya bukan akidah. Sebab akidah tidak boleh diikut-ikut. Dia mesti satu keyakinan. Berbeza dengan bab lain. Dalam bab fiqh kita boleh taklid. Kita boleh taklid. Contoh dalam bab fiqh, kenapa kita katakan ambil wuduk, batalnya wuduk sebab sentuh suami isteri, batal wuduk. Kenapa kata batal? Sebab kita taklid mazhab Imam Syafi'i. Maksudnya kita boleh taklid. Tapi dalam bab akidah tak boleh taklid. Tak boleh main macam Allah tu memang ada. Allah tu ada. Macam mana tahu Allah ada? Ustaz aku cakap Allah ada. Maka yang tu tak boleh. Itu bukan keyakinan. Itu taklid. Itu mengikut-ikut. Maka tidak menamakan keyakinan. Keyakinannya adalah orang yang yakin. Dirinya perlu yakin berdasarkan dalil, berdasarkan keimanan bahawa Allah itu wujud dan segala yang bersifat dengan Allah itu ada, yang wajib bagi Allah, yang mustahil bagi Allah. Maka di situlah kita akan dapat kekuatan akidah yang hakiki. Baik, jadi kekuatan akidah itu kita faham. Cuma masalahnya ibu-ibu yang dimuliakan. Ibu-ibu saja kan atau pada ayah sekali? Tak, maaf saya lupa. Muslimah Ustaz. Muslimah. Baik. Jadi kepada semua ibu-ibu dan ayah yang dimuliakan Allah Ta'ala, bila kita sebut akidah ni, kita fahamlah dia benda yang penting. Satu pegangan, satu keyakinan. Cuma problemnya sekarang ni di akhir zaman, yakni di zaman kita ini, akidah itu ataupun pecahan ataupun kelompok akidah ini yang jadi gangguan besar kepada kita, yang jadi bahaya kepada kita kerana terlalu banyak kelompok yang mengaku mereka ini adalah orang yang memegang kepada akidah, tetapi akidah itu hakikatnya bukan akidah yang sebenar. Maksudnya sudah banyak tim ni kata akidah dia betul, tim ni kata akidah dia betul, tim ni akidah dia betul. Tadi ujian kita dalam kita nak perkemaskan akidah kita. Ujian yang kedua pula adalah dalam menghadapi kelompok akidah yang salah. Jadi apa yang perlu kita buat?
Ada orang kata kita, jadi kalau saya sendirilah, kalau saya sendiri, ini mungkin ada pendapat yang lain-lain, mungkin ada cara yang berbeza. Tapi saya, macam saya mengaji dengan ustaz guru saya dulu, guru saya kata, kita jangan sibuk pergi kaji akidah orang. Yang paling penting kita belajar akidah kita dan perkemaskan akidah kita, maka selamat. Sebab ada orang kita, dia kaji akidah orang tu, dia pergi kaji kelompok, kaji untuk maklumat, tak ada masalah. Tapi kalau kita sibukkan diri kita dengan perkara yakni akidah-akidah orang lain, maka dia akan mengganggu dan membantutkan perjalanan kita dalam nak mengemaskan akidah kita. Jadi itu antara poin-poin yang perlu kita faham, bahawa dalam kita menghadapi akhir zaman ni sangat penting dengan akidah. Jadi saya akan kongsikan satu kisah yang mana ketika mana Allah SWT Muhammad, satu zaman dahulu ada satu orang ulama, bukan ulama lah, minta maaf, satu orang abid. Jadi ada beza alim dengan abid. Alim ini adalah orang alim, orang yang ada ilmu. Abid, orang yang beribadat. Orang yang ibadat. Bila kita sebut alim dengan abid, adakah kita perlu bahagi dua? Tidak. Sebenarnya orang yang alim, insya-Allah dia abid. Tapi orang yang abid, belum tentu dia alim. Begitu. Maksudnya orang yang ada ilmu, insya-Allah dia beramal. Ada juga yang tidak beramal, tapi kita sebut yang kebesarannya, kalau ada ilmu, dia beramal. Maka amal yang dia lakukan dengan ilmu yang dia ada, itu lebih baik. Tapi ada situasi, abid, tapi tak ada ilmu. Orang ini kuat beribadat, tapi ilmu tidak ada. Yang ini bahaya. Sebab itulah para ulama kita selalu menekankan, Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab Minhajul Abidin selalu tekankan apa? Yang ditekankan bahawa syaitan itu lebih takut dengan satu orang alim berbanding 1000 orang abid. Satu orang alim dia cukup takut. Dia boleh hadap, syaitan boleh hadap 1000 orang abid, tapi dia takut dengan satu orang alim. Kenapa pula dia tak takut dengan 1000 orang abid? Kerana bukan kata semua orang ibadat tu tak ada ilmu, tapi kita bimbang, akhir-akhir kita bimbang ada orang yang mana ibadahnya banyak tapi ilmu tidak ada, maka ibadahnya itu takut tersalah dan jadi sia-sia. Sebab itu penting. Sebab tu ulama kata jalan serentak. Kita beramal tapi dalam masa sama ilmu cari supaya tidak tersalah. Ada orang dia tak mau belajar Quran. Ada orang dia tak mau belajar mengaji. Ada orang dia tak mau belajar tajwid. Jadi dibaca Quran. Baca Quran, dia nak baca Quran, dia nak beramal. Tapi dalam masa yang sama tidak mau improve bacaan, tidak mau hadir, tidak mau belajar mengaji. Ini contohlah. Maka dekat situ orang ini bila mana dia sendiri tidak mau belajar, kemudian bila dibaca Al-Quran ada salah, maka dia berdosa. Dia kata, Ustaz, Amin baca Quran salah berdosa ke? Berdosa. Kenapa berdosa? Sebab dia tidak orang kata memilih jalan untuk mempelajari. Kalau dia dalam proses belajar salah, tak mengapa lagi. Sebab dalam proses belajar. Tapi yang orang yang memang dia tak baca, maksudnya banyak lagi kekurangan, tajwidnya tak betul ataupun sebutannya tak betul, tapi dia tak mau belajar, maka di sinilah akan menyebabkan dia baca Quran tapi dalam masa yang sama berdosa. Jadi hati-hati. Sebab tu kita cakap tadi ilmu tu sangat penting. Kenapa saya nak ceritakan kisah seorang abid tu? Sebab saya teringat salah satu kata-kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala tentang kepentingan ilmu ni, ibu-ibu, ayah, tuan-tuan, perempuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada satu kata-kata Imam Ghazali yang saya dulu dengar daripada guru saya. Saya dengar daripada ustaz saya harap terus terang dengan ibu-ibu semua, dengan ayah-ayah semua. Kita bila dengar tu rasa macam orang kata ketak dada. Dada ni ketak, tuan-tuan. Hati ni dia rasa macam orang kata ada benda kat alam. Seberabut perut jadi macam gulung-gulung bunyi. Pasal apa? Pasal kita dengar satu orang kata kata-kata Imam Ghazali yang disampaikan oleh satu orang. Satu saya tengah mengaji lagi. Apa ustaz saya sebut, guru saya sebut. Imam Ghazali kata berapa ramai di kalangan orang Islam ini yang bila mati, ini saya terjemahkan mafhum dia lah. Berapa ramai orang Islam yang bila dia mati, zahirnya secara luarannya kita nampak dia mati dalam Islam,
Tapi hakikatnya dia kafir di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Zahir dia tu nampak dia meninggal Islam. Tapi hakikatnya rupanya di sisi Allah dia kafir di sisi Allah. Sehingga nanti di akhirat baru dia mengetahui hakikat itu. Tapi benda ni untuk kita muhasabah. Bukan untuk kita pula pergi nilai siapa yang mati. Ini jangan salah faham. Jangan pula kita pergi tengok orang mati, ziarah orang mati. Tiba-tiba kita duk pergi habaq pula kat keluarga dia. Saya duk nampak zahir dia Islam. Tapi hakikat dia kita tak tahu ni. Mungkin mati ya. Jangan sebut macam tu. Sebab kita tak tahu pun. Kita sangka baik dia mati dalam Islam. Tapi kita katakan hakikatnya hanya Allah mengetahui. Jadi sebab tu kita jadikan muhasabah lah. Ya Allah, jadikan aku mati dalam keadaan Islam. Mati dalam keadaan beriman. Sebab tu kita baca doa, Ya Allahumma khtim li bihusnil khatimah. Kita minta penghataman yang baik. Jadi Imam Ghazali kata macam tu sebab apa? Sebab apa Imam Ghazali kata yang zahirnya mati nampak macam Islam. Tapi yang Allah ketahui hakikatnya kafir. Sebab apa tuan-tuan? Sebab apa ibu-ibu? Sebab apa ayah? Sebab dia macam ni. Kita nanti ni bila kita nak dalam sakratul maut, saya sebut kita, tak apa, tak ada masalah. Sebab apa saya sebut kita? Sebab kita nak muhasabah. Kita nak muhasabah. Dia ada setengah orang dulu tak bagi sebut. Ya kan? Dia sambil sebut kita. Samalah kita dulu, saya dulu macam tu juga kan. Bila kita sebut depan mak ke apa, kan, kalau kita mati nanti mak, jangan sebut macam tu. Dia kata, jangan sebut mati-mati. Tak baik. Bukan dulu kita anggap macam tak berani sebut mati, tapi kita anggap mati ni kita sebut sebagai muhasabah. Kita semua akan mati sampai masa kita nanti. Cumanya ibu-ibu dan ayah, kita selalu dengar bila orang nak meninggal ni, nanti dia akan mai satu ketika tu akan mai malaikat untuk mencabut nyawa. Malaikat akan mai untuk mencabut nyawa. Tak masalah dah, malaikat mai cabut nyawa. Kita jangan ingat yang mai tu malaikat saja. Dia ada lagi tetamu ke, yang tetamu yang tak diundang. Malaikat memang mai dah. Ada satu lagi. Yang ni tetamu tak diundang ni. Yang ni yang orang tak perasan sebab kita selalu dengar bila Israel datang memanggil kan, sekutu tubuh di pembaringan. Jadi yang ni yang kita selalu dengar. Tapi yang kita kena tahu ada lagi yang akan mai selain daripada malaikat. Namanya iblis. Syaitan ni. Iblis akan mai ketika mana seseorang sakratul maut. Bila iblis tu mai ketika mana seseorang sakratul maut, apa iblis ni nak? Apa yang syaitan ni nak? Iblis ni dia akan buat dia punya satu kerja terakhir dia. Sedaya upaya dia akan buat supaya orang ni mati su'ul khatimah. Mati dalam keadaan buruk. Dia akan sedaya upaya cuba. Dia takkan stop. Bayangkanlah, ada orang tu Masya Allah, hidup dia beramal. Masya Allah, beramal. Syaitan tu datang, iblis tu mai, dia mai hujung-hujung, dia kacau sikit kat hujung tu. Allah, mati langgar usulul khatimah. Wala'iyadzubillah. Macam mana boleh jadi macam tu? Sebab dalam hadis Nabi sebut. Dalam kitab hadis 40, yang biasa Majid Surah kita baca tu, kitab Imam Nawawi. Yang mana mafhum hadis itu cerita macam mana Nabi kata apa? Ada orang yang malu dak beramal ahli jannah. Ada orang ini dia beramal dengan amalan ahli syurga. Dia beramal dengan amalan ahli syurga sampai dia dengan syurga tu tinggal lagi sehasta aja nak masuk. Gitu. Bila Nabi sebut kias, dia dengan syurga lagi sehasta nak masuk, maksudnya banyaklah beramal tu. Kira dekat dah dengan syurga tu. Tapi sabaqa alaihil kitab, ini telah tertulis di takdir Allah di hujung-hujung nyawanya kan, Allah pusingkan dia mati dalam keadaan su'ul khatimah, mati sebagai ahli neraka Allah Ta'ala di hujung-hujung nyawanya, dipusingkan oleh Allah. Sedangkan dia ni orang beramal ni. Dan Nabi sebut pula satu situasi lagi, ada orang yang mana dia ni hidup dia buat maksiat sampai dia dengan neraka tu tinggal lagi sehasta je nak masuk. Maksudnya orang ni jahat lah. Tapi di hujung-hujung nyawa dia, ini telah tertulis dalam takdir Allah. Allah pusingkan dia, ubah dia, dapat hidayah Allah, dan dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Jadi bila kita dengar hadis tu, ada pula orang dengar hadis ni dia pun okey, saya nak jadi golongan yang kedua tu lah Ustaz. Golongan yang husnul khatimah tu. Tapi kita tak tahu
Kita tak tahu kita ni dapat ke tak hidayah Allah tu daripada hujung-hujung tu. Jadi sebab tu kita berubah daripada dalam. Dia kalau tuan-tuan naik bas, kan? Naik bas. Ada satu bas ni untuk kiasan je lah. Kita nak naik bas. Kita ni daripada Johor. Kita nak naik bas ni nak balik Kedah. Jadi bas yang balik Kedah ni, bas tu menghala ke utara lah. Dia satu orang Pak Long ni, dia pergi naik bas. Bas daripada Johor nak pergi Singapura. Jadi si kelendan bas tu ataupun driver bas kata lah, Pak Long, tak boleh ni Pak Long. Pak Long salah bas ni. Bas yang Pak Long nak naik pergi Kedah tu, bas satu lagi, bas sana. Ni bas ni kami tak pergi ke utara, kami pergi ke sana, ke arah selatan balik. Maksudnya kami pergi ke Singapura. Pakcik tu kata kat driver bas tu, tak apalah, mana tahu kok sampai. Tak jam. Tak jam driver bas tu. Mana pula sampai pakcik? Kami ikut sana. Mana kan? Bukan kami ikut sini. Kami ke sana. Memang arah yang berbeza. Pak Long tu kata, tak apalah, kita tak tahu. Dia kata, kok lalah tu driver pusing. Ujung-ujung tu driver pusing pergi petah balik Kedah. Mana kita tahu. Yang ni yang bahaya kan? Memang tak mustahil dia boleh pusing. Tapi kita tak tahu lagi dia pusing ke tak. Ini orang macam ni bahaya. Sebab apa bahaya? Sebab dia mengharapkan syurga tapi beramal dengan amalan ahli neraka. Wal'iyadzubillah. Jadi itu yang saya sebut tadi. Allah SAW Muhammad, kita ni semua akan menghadapi kematian, malaikat akan mai, tapi dalam masa yang sama iblis akan mai. Syaitan, iblis ni dia mai. Dia akan buat sekali upaya untuk menyesatkan umat Nabi Muhammad, umat anak cucu Adam ni buat kali terakhir supaya dipuas. Sebab tu dalam kitab Habib Abdullah Al-Haddad, dalam kitab Nasihat Diniyah Wasiatul Iman, Nasihat Diniyah, nasihat agama dan wasiat iman tu, apa disebut? Doa yang paling dibenci oleh syaitan adalah doa Allahumma khtim li bihusnil khatimah wala takhtim alayya bisu'il khatimah. Ni doa ni syaitan cukup benci. Pasal apa? Pasal kita minta khataman yang baik. Bayangkanlah dia duk goda, dia duk kacau. Tiba-tiba di hujung-hujung Allah beri kemaafan dan dia dapat kemaafan dan ampunan daripada Allah. Ahli syurga dia. Kita memang tak tahu perakhiran seseorang. Lepas tu kita tak boleh menghukum. Cuma kalau kesalahan memanglah kesalahan, tapi jangan cop orang tu syurga, orang ni neraka. Sebab doa kan untuk syurga tak apa, tapi jangan cop orang tu ahli neraka. Kita tidak ada, bukan kuasa kita, itu semua kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Syaitan akan main. Jadi bila syaitan main, situasi dia kita tak tahu. Kita tak tahu. Sebab apa? Sebab kita tak merasai lagi kematian. Jadi dikatakan masa itu orang yang mati, orang yang habis sakarat, orang yang tengah sakarat ni, dia nampak malaikat mai, dia nampak syaitan yang goda dia. Sebab tu dia dah tak nampak kiri kanan dah. Ni bukan dalam filem. Sampai dekat-dekat nak mengucap dah nak mati tu boleh sembang lagi. Kan? Drama boleh lah. Yang ni yang dia tengah nampak ni, sekeliling dia ni. Dia tengah nampak suasana yang kita tak nampak. Dia tengah dalam keadaan orang kata nampak, orang kata mungkin nampak macam mana perjalanan dia selepas ni. Kita tak tahu benda tu. Nanti mungkin orang cakap kat saya, yang ustaz cerita ni, ustaz dah nampak ke? Saya belum nampak. Kalau tak, takkan saya boleh ceramah kat sini. Saya pun tak nampak lagi. Tapi ini apa yang ditulis dalam kitab-kitab lah. Apa yang ditulis dalam kitab-kitab, apa yang diceritakan oleh Rasulullah, apa yang disampaikan oleh ulama' kitab. Masa ni, orang-orang ni syaitan ni akan sedaya upaya untuk bagi kita mati seboleh mungkin su'ul khatimah. Ketika itulah kita ni, apa tugas kita bila di samping orang yang nazak? Kita ajar dia mengucap. Yang kita ajak dia mengucap, duduk kat telinga dia, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Sebut je. Dia jangan sebut 2 kali, La ilaha illallah, La ilaha illallah. 2 kali sebut dia tak ikut. Teruk dah ni. Dah tak lama dah ni. Tak payahlah. Kita sebut je terus. Kita sebut je sebab kita ingatkan dia. Biar kita ingatkan dia tentang dengan terpengaruh dengan godaan syaitan ketika itu. La ilaha illallah. Usapkan dada dia. La ilaha illallah. Dan antara amalan lain yang kita boleh buat, biasa orang kita baca Yasin. Ya khair, baca Yasin pun bagus. Tapi ada satu amalan lagi yang kita boleh buat bila mana orang tengah nazak kan. Kalau kita ada melalui situasi itu,
Ambil Al-Quran, baca surah Ar-Ra'du. Baca surah Ar-Ra'du. Surah Ar-Ra'du ni dibaca di samping orang-orang yang nazak pun bagus. Sebab apa? Kita surah Ar-Ra'du ni dia memudahkan urusan. Dia mudahkan urusan. Mudahkan urusan tu bukannya kita minta doa dia pergi, orang tu meninggal. Tapi mudahkan urusan tu sekiranya Allah izinkan dia untuk sihat, maka mudahkan dia sihat. Kalau sekiranya Allah memang dah tetapkan hari tu dia nak pergi, mudahkan dia untuk pergi. Mudahkan perjalanan dia untuk pergi. Itu nama dia, kita minta Allah beri kemudahan. Baca surah Ar-Ra'd tu. Jadi kalau dia tu pula orang yang mengamalkan siwak, dia ni adalah orang yang memang ada sugi. Memang orang kata suka bersugi, suka bersiwak. Ambil siwak dia, letakkan di bibirnya. Letakkan di bibirnya. Sugi dia lah, bukan sugi kita. Yang ambil sugi kita pula pibuh kat mulut dia. Sugi orang tu. Letakkan di bibirnya. Dan insya-Allah mudah-mudahan Allah pemudahkan. Ambil sunnah Nabi. Kerana Nabi SAW ketika Nabi nak wafat, apa yang Nabi buat? Nabi panggil isterinya untuk ambilkan kayu sugi Rasulullah. Rasulullah bersihkan giginya sebelum intaqal ila rahmatillah, sebelum Nabi SAW menghadap ayat ini berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka syaitan akan datang ganggu. Ibu-ibu bayangkan kasihnya umat Nabi, Allah kasihnya kepada umat Rasulullah SAW ni. Ada riwayat, ada pendapat, walaupun hadisnya ada yang katakan lemah dan sebagainya. Ketika mana umat Islam nanti ni dalam keadaan sakaratul maut, akan ditarik roh itu daripada kaki, ujung kaki kita akan ditarik sampai ke lutut. Akan ditarik sampai ke lutut ni, kemudian daripada lutut ni pula akan ada tugas malaikat yang lain akan ditarik. Jadi bila orang yang sakaratul maut ni, kaki dia dah kebas, dia dah tak rasa. Tu dah hujung-hujung dah tu. Maksudnya dah sampai masanya. Ditarik pula daripada lutut pula, ditarik sampai ke pinggang. Ditarik sampai ke pinggang. Malaikat yang seterusnya, grup malaikat yang seterusnya ditugaskan untuk menarik daripada lutut sampai ke pinggang. Okey, daripada pinggang ni pula, ketika itu, dia disuruh untuk bertaubat lah. Minta ampun bertaubat. Tapi manusia sentiasa dalam kelalaian. Manusia ni dalam kealpaan. Dia tak mau bertaubat lagi. Ada kelompok yang tidak mau bertaubat. Diceritakan dalam hadis. Lalu, bila dah ditarik daripada kaki sampai ke lutut tu, dia dah mula bimbang. Dia dah mula risau. Maka Allah Subhanahu Wa Taala dalam situasi itu, disuruh untuk bertaubat. Tapi syaitan goda dia jangan. Nanti turun balik lah tu. Nanti roh tu turun balik. Itu sekejap dah tu. Ditarik sampai pinggang. Orang ni dah makin cemas. Maksudnya dia dah nak bertaubat. Tapi syaitan goda lagi, jangan lagi. Sabar dulu. Sebab apa? Sebab kita nanti turun balik. Lepas tu yang daripada pinggang ni akan ditarik turun balik. Bukan tarik turun balik pun. Maksudnya ditarik semula roh tu sampai ke bawah. Bawah daripada pinggang sikit lah. Bawah daripada kemaluan sikit. Sampai situ. Lalu kat situ dia rasa macam, betul lah yang syaitan, yang jin tu bagi tahu. Gangguan, godaan tu betul lah. Maksudnya akan turun balik. Jadi ditangguhkan taubat dia. Maka ketika ditangguhkan taubat dia itu, kelompok yang ketiga ni daripada bawah kemaluan ataupun daripada bawah pinggang tu, daripada situ terus naik sampai ke tongkong. Sampai ke tekak ni. Sampai ke tongkong ni, maka sampai saja dekat sini, pintu taubat telah ditutup. Jadi dah tak boleh bertaubat lagi dah, dan tak diterima lagi dah taubat. Masa tu baru dia cemas. Dia tengah sakarat ketika tu, dia tengah dusuk nafas masa tu. Tak terima lagi dah taubat. Maka mudah-mudahan Allah beri kesempatan kepada kita untuk bertaubat, insya-Allah. Balik dalam keadaan husnul khatimah. Dalam keadaan diredai oleh Allah SWT. Lalu, bila saya sebut pasal apa kaitan perkara-perkara ni dengan ilmu akidah kita tadi, maka saya akan sebut satu kisah yang berlaku Dato' Wang Abid. Dia ni namanya Barsisha. Dia ni satu orang yang kuat ibadat. Sampaikan orang kata ibadat, dia ni orang kata ahli ibadah lah zaman tu. Kira macam kalau zaman kita lah ni lah.
Kan, kalau ibu-ibu, ayah-ayah yang duduk kampung tu, kira orang kata, tok lebay dah tu. Kan, Pak lebay lah ni, Pak Imam lah ni. Pak Imam ni orang pandang tinggi lah. Kira lah ni. Dia, sebab dia orang alim kat kampung tu, orang-orang kuat ibadat. Orang paling warak dia lah, hak janggut panjang sikit dia lah. Orang lain tak ada. Kan? Jadi dia ni kuat ibadat. Satu hari tu dia ibadat dalam masjid. Maka syaitan datang untuk menggoda dia. Jadi duduk dalam masjid tengah ibadat. Macam biasa setiap malam duduk ibadat. Duduk baca Quran, duduk zikir, duduk apa. Jadi kat depan tu ada nampak ada satu orang ni tengah semayang. Tengah berdoa, bermunajat kepada Allah dalam keadaan teriak ni. Duduk menangis. Ayat mata tu duduk keluar. Memang orang kata, tengok tu rasa sebab lah kita pun. Walaupun, amboi bagusnya budak ni. Sampai menangis-nangis, sampai riau. Duduk ibadat pada Allah, bagusnya. Dia tak tahu rupanya yang duduk tengah menangis teriak tu adalah syaitan. Iblis yang menyamar jadi manusia. Dia tak tahu. Sebab apa? Sebab dia kekurangan ilmu. Tapi dia ibadat kuat tapi ilmu tak ada. Jadi kita mungkin boleh kata kan, pasal ni kita duduk dengar kisah-kisah ulama'-ulama' ni, ada yang menyamak, jin, iblis duduk menyamak jadi manusia, duduk main kat tempat kita ni, duduk main berhadapan dengan kita. Kita ni tak pernah berhadapan pun. Level tak sama lah. Ulama' kita ni, tutup buku kita ni, lepas ni level hebat-hebat sampai main jin-jin hak pangkat besar ni. Kita ni main hak anak jin buih ya. Lena dah. Main Jumaat lena dah. Subuh ngantuk dah, kena embuh sikit. Jadi kita tak samalah. Iman lagi tinggi, lagi hebat jin main, jin hak besar. Jadi Allah SWT Muhammad. Dia tengok, lepas tu budak tu dah habis doa, dia pun panggil budak tu main. Budak tu main, dia tanya budak tu, aku ni dah lama ibadat. Tapi hang tadi aku tengok ibadat dalam keadaan menangis. Orang kata zuk feel. Dia lazat. Dia menghayati. Tolong share sikit tips dengan aku macam mana nak dapatkan kelazatan macam hang dapat dulu. Macam mana nak menangis-nangis, nak teriak, nak orang kata sampai feel. Share sikit nak. Maka apa yang orang tu share, orang tu sebenarnya syaitan. Dia kata, kalau nak dapatkan feeling macam aku ni, ada syarat dia. Syarat dia hang kena buat dosa, dia kata. Ni, kena tipu syaitan. Kena buat dosa. Kenapa pula kena buat dosa? Sebab kita ni kalau minta ampun, kan, minta ampun dengan Allah, dalam keadaan kita ni dosa tak ada, jadi dia tak feeling sangat. Jadi bila ada dosa banyak ni, bila kita minta ampun, feeling dia lebih sikit. Jadi secara logiknya, kawan tu pick up pun betul juga. Macam kita buat dengan kawan-kawan, kita jumpa dengan kawan-kawan kan, kalau kita minta maaf salah silap apa, minta maaf. Dia minta maaf tu just orang kata mulut macam syarat ni. Sebab tak ada salah apa-apa pun. Cuba kalau kita baru lepas buat salah apa-apa, minta maaf dia kan lain sikit. Minta maaf sangat-sangat, aku banyak salah dengan kau lamanya, dia lain sikit. Jadi macam itulah kononnya syaitan tu cuba menghasut dia. Hang nak minta maaf dengan Allah Ta'ala, dia kena buat dosa lu, betul dah lah feel lebih sikit. Nampak macam betul ya? Tapi rupanya dia ditipu. Akhirnya dia katakan, dosa apa aku nak buat? Apa yang aku salahan aku perlu buat? Dia kata aku bunuh orang kan? Bunuh orang tak boleh. Bunuh orang nanti kantoi lah, orang tahulah. Aku pula orang terkenal kat kampung ni, orang tahu aku ni tok lebay. Takkan nak bunuh orang? Tak apa. Dia kata tak bunuh orang. Kalau takut sangat dosa bunuh orang tu, ambil lah yang ringan sikit. Dia kata, berzina lah. Dia kata, berzina pun tak boleh. Dia kata, kalau berzina nanti mengandung, nanti nama aku naik. Orang confirm perempuan tu yang dizina tu akan petik nama aku. Baik. Engkau cerita ambil anak nombor 3 lah, dia kata ambil 3. Minum arak ni dah. Minum arak macam boleh sikit kot. Jadi dia pun pergi minum arak. Engkau cerita dia minum arak. Lepas dia minum arak dia pergi beli arak, minum arak kat kedai tu, dia minum sikit je. Minum sikit tapi mabuk lebih kan. Benda kena sikit tapi mabuk lebih. Lepas dia mabuk, yang jual arak tu perempuan. Dia zina dengan perempuan tu. Rogol perempuan tu ataupun zina dengan perempuan tu. Perempuan tu pula lepas dia sedar, perempuan tu ugut nak beritahu pada orang kampung. Dia takut, dia bunuh perempuan tu. Package, 3 dosa dia buat. Akhirnya Allah SWT Muhammad, dia ditangkap. Bila dia ditangkap, ketika mana nak dijatuhkan hukuman,
hukuman mati tu, hukuman bunuh, ketika itulah syaitan tu datang balik. Syaitan tu mai. Bila dia mai, syaitan tu buat apa? Syaitan tu kata, nak tak aku lepaskan hang. Inilah situasi-situasi yang ketika orang sakaratul maut, syaitan mai goda dia. Kita semua syaitan akan goda. Minta-minta Allah kuatkan iman kita. Dan kita ini ada, orang kata, keimanan yang mantap, keyakinan yang mantap. InsyaAllah Allah selamatkan kita lah. Jadi bila dia mai tu, dia kata kat yang ni, kat orang ni, hang nak tak aku bebaskan, aku selamatkan hang daripada hukuman mati ni. Aku selamatkan hang daripada dikena hukuman bunuh. Dia kata aku nak. Kalau hang nak, senang aja. Hang pejamkan mata hang, pejamkan mata sebagai isyarat, hang mengaku aku sebagai tuan kau, hang mengaku aku sebagai tuan hang, tundukkan kepala sikit, pejamkan mata, nanti aku lepaskan hang. Isyarat sebagai hang mengaku aku sebagai tuan hang. Lalu dia pun pejamkan mata dan tundukkan sikit kepalanya sebagai isyarat mengaku syaitan itu sebagai tuan dia, dan ketika itulah dia dipancung ataupun dia dibunuh, maka mati di dalam keadaan kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mati dalam keadaan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mati dalam keadaan dia itu menganggap syaitan sebagai tuannya. Wal'iyadu billah. Na'udhu billahi min dhalik. Jadi ibu-ibu ayah yang dimuliakan Allah Ta'ala. Jadi apa yang perlu kita buat? Apa yang perlu kita persiapkan dalam kita nak menghadapi ujian-ujian seperti ini? Maka Ustaz disebutkan apa? Ada 3 ilmu yang wajib dipelajari sebelum mati. Sebelum kita menghadap Allah Ta'ala. Sebelum meninggal dunia ke macam mana. Saya ni pasal saya orang utara, kita sebut mati tu biasa. Dulu ada orang tegur saya, dia kata, Ustaz jangan sebut mati Ustaz, kasak bunyi dia. Saya kata kasak, kamu nak kasak, memang mati tu, matilah betul lah meninggal. Jangan sebut mati lah, sebut meninggal, dia kata. Mati tu bunyi kasak, tak ada masalah lah, istilah bahasa, istilah penggunaan. Kan? Kalau mampu, kasak lah bunyi dia. Kalau mati tu besar lah meninggal. Baik, jadi bila kita sebut 3 perkara, 3 ilmu yang wajib dipelajari sebelum meninggal. Apa 3 ilmu tersebut? Pertama disebutkan ilmu akidah ataupun ilmu tauhid. Ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wajib dipelajari. Wajib dipelajari. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Yang kedua adalah ilmu syariah ataupun ilmu fiqh ataupun ilmu, faham lagi mudah bahasanya, ilmu hukum hakam. Yang ketiga, ilmu tazkiyatun nafs ataupun bahasa lainnya ilmu tasawuf. Atau mudah lagi bahasa Melayunya tak carahkan lagi, ilmu penyucian hati. 3 ilmu ni Imam Ghazali kata wajib dipelajari sebelum kita menghadap Allah Ta'ala. Antaranya adalah persiapan bagi kita dalam nak menghadapi kematian, menghadapi sakarat, menghadapi fitnah akhir zaman, fitnah kubur dan sebagainya. 3 ilmu ni wajib dipelajari. Bukan wajib mengaji sampai orang kata bergulung-gulung kitab, sampai berbuah kitab. Dia yang paling penting, Imam Ghazali kata mengaji paling penting asas dia je. Lepas dia punya asas, alhamdulillah. Kita mengaji ilmu akidah ni asas dia. Nak mengaji lebih tinggi boleh tak? Boleh lah, tak ada masalah. Tapi kalau yang paling pentingnya asas dia lepas, cukup dah. Cukup dah buat bekal kita nak menghadap Allah. Bekal nak selamatkan diri kita. Apa dia asas-asas yang mengaji tauhid ni? Kita tahu tentang Allah, apa yang wajib bagi dia, apa yang mustahil baginya. Jadi kita tahu supaya kita tak tertipu. Bila nanti datangnya akhir zaman Dajjal, jangan lupa Dajjal boleh hidupkan orang yang mati. Itu kelebihan Dajjal. Dia bangkitkan orang daripada kubur dan sebagainya. Jadi ramai orang kata Dajjal tu Tuhan. Maka ketika itu kalau kita ada ilmu akidah, ilmu yang kukuh, ilmu mengenal Allah, kita tahu apa yang wajib, apa yang mustahil bagi Allah. Kita tahu ini bukan Tuhan, ini bukan Allah. Karena Allah itu tidak sama dengan makhluk. Allah tidak ada bentuk. Allah tidak ada tidak sama seperti kita. Ada badan apa semua, tidak.
Itu kepentingan ilmu akidah. Asas lepas, alhamdulillah. Ilmu syariah, ilmu fiqh. Bukan mengaji sampai jadi mufti ke apa. Tak, kita mengaji yang paling penting sekali. Nak mengaji lebih, alhamdulillah lah. Tafadhal, silakan. Tapi maksud saya ni, kalau kita tak sempat sangat pun, sangat-sangat tak sempat, masa tak ada, busy kerja apa pun, paling-paling tidak pun, asas dia fardu ain kita lepas. Dah. Paling tidak, kita semayang, kita tahu apa yang sah, apa yang tak sah, apa yang batal, apa yang tak batal. Orang perempuan tahu tentang haid, apa yang boleh, apa yang tak boleh ketika uzur. Kan jadi kita tahu pula macam mana nak ambil wuduk. Kita tahu pula dalam bab puasa, apa yang batal, apa yang tak batal. Asah dia je. Nak ngaji lebih, alhamdulillah. Tasawuf, penting. Nombor 3, ilmu tasawuf, ilmu penyucian hati. Kita tahu kita sembah siapa. Dalam semayang, 3 ilmu tu ada. Dalam semayang kita nak menyembah Allah, kita kena tahu siapa kita sembah. Ilmu akidah. Kemudian masa semayang pula nak kena jaga. Jangan sampai kita buat pergerakan yang batal, apa yang kita buat batal, apa yang tak boleh itu semua fiqh. Itu semua syariah. Itu semua hukum hakam. Dan dalam semayang pula nak jaga ketulinan, nak jaga kita punya kualiti solat supaya tak hilang pahala. Ilmu tasawuf lah. Hati tu nak khusyuk macam mana supaya tidak ada riak, tidak ada takabur, tidak menayang-nayang. Jadi benda tu semua dalam ilmu tasawuf. Jadi semua tu penting. Dalam ibadat kita 3 ilmu tu ada. Maka ibu-ibu dan ayah-ayah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita ada asas 3 ilmu ini, insya-Allah. Ilmu lain tak wajib mengaji ke? Tak boleh mengaji ke? Nak ngaji hadis, nak ngaji tafsir, nak ngaji bahasa Arab? Boleh, kita tak kata tak boleh. Cuma kita kata kalau tak sempat sangat 3 ilmu ni jangan tinggal. Kita nak kalau boleh paling-paling koman lah kan, paling-paling tak ada pun kejarlah yang fardu ain bagi lepas. Jangan kita kejar ilmu yang sebenarnya tidak menjadi kewajipan bagi kita. Tetapi yang menjadi kewajipan kita tinggal. Yang itu salah. Yang itu salah. Sangat salah macam tu. Jadi sebab ada orang kita kejar ilmu yang orang kata yang tidak dia menjadi kewajipan. Sedangkan ada ilmu lain yang menjadi kewajipan yang lebih utama untuk kita perbetulkan. Contoh macam ilmu Al-Quran, ilmu tajwid, itu semua ilmu-ilmu yang menjadi kewajipan kita. Sebab kita nak kena baca Quran bertajwid dan sebagainya. Jadi bila kita membuka ruang untuk hari ini, sebab saya dapat makluman daripada pihak Puan Rafi'ah yang mengatakan masih ramai yang tidak mendapat kitab. Jadi saya tidak berhasrat untuk membaca terus kitab, melainkan saya buat mukadimah pada hari ini. Di samping tu insya-Allah baki yang ada sikit ni, saya terangkan sikit berkenaan dengan kitab lah. Kita akan baca berkenaan dengan ilmu akidah, ilmu tauhid. Yang mana kitab akidah yang saya pilih adalah kitab asas yang membicarakan sifat 20. Kitabnya nama kitab Miftahul Murid fi Ilmi Tauhid. Kitab Miftahul Murid fi Ilmi Tauhid, kitab yang membicarakan berkenaan ilmu akidah yang babnya berkaitan dengan sifat 20. Sifat ni sebenarnya kalau yang wajib kita tahu, dalam kitab Aqidatul Awam disebutkan fahfaz li khamsina bi hukmin wajibi. Wajib kita hafal atau kita tahu 50 sifat. Mana mai 50 sifat ni? 50 sifat ni saya terangkan 50. Apa itu 50 sifat yang wajib kita tahu ni? 20 sifat wajib bagi Allah. 20 sifat mustahil bagi Allah. 1 sifat harus bagi Allah. Jadi ada, ingat 50 sifat, 20 wajib bagi Allah, 20 harus bagi Allah, 20 wajib bagi Allah, 20 mustahil bagi Allah, 1 harus bagi Allah. Jadi berapa total dia? Baru 41. Yang 9 lagi tu apa pula? Yang 9 lagi tu 4 perkara yang 4 sifat yang wajib bagi Nabi, bagi Rasul. 4 perkara yang wajib bagi Rasul. 4 perkara yang mustahil bagi Rasul atau bagi Nabi. Dan 1 sifat harus bagi
Nabi dan Rasul. Jadi apa nama tu, 20 wajib, 20 mustahil, 1 harus, 41. Baki lagi 9. 4 wajib Rasul, 4 mustahil Rasul, 1 harus bagi Rasul. Jadi 50 sifat. Yang insya-Allah kita akan syarahkan insya-Allah di masa akan datang, kalau umur panjang, kalau kita diberikan kesihatan, keafiatan, kita akan syarahkan satu persatu dengan izin Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Jadi kitab Miftahul Murid ni kitab yang ditulis oleh Syekh Zainal Abidin Al-Fatani, satu orang ulama daripada Fatani. Ataupun lebih dikenali nama beliau sebagai Tuan Minal. Tuan Minal. Ada riwayat. Ada riwayat yang kata sebab apa dipanggil Tuan Minal. Ada yang mengatakan singkatan daripada Zainal Abidin, Syekh Zainal Abidin Al-Fatani. Tapi yang masyhur, yang paling kuat, yang paling banyak diriwayatkan, kenapa dipanggil Tuan Minal? Sebab Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Beliau ni Syekh Zainal Abidin ni orang dia sangat lemah lembut. Dia lemah lembut, dia ni orang yang muka tu orang kata talaqatul wajah, ya, sifat Rasulullah ni talaqatul wajah. Muka sentiasa ceria. Payah nak marah lah orang kata. Jadi bila dia mengajar, kan, bila dia mengajar apa semua, ada orang kata anak murid dia yang degil, yang ketegak, yang degil, yang tak mau dengar cakap ni. Bila ada anak murid dia yang macam tu, jadi cara Tuan Minal ni, kalau dia marah lah, kalau dia rasa nak marah, dia akan buat apa? Dia akan baca surah Qul a'udzu birabbin nas. Tapi dia baca dengan pelan. Dia baca slow je. Dia baca Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Sampai dekat perkataan minal jin tu, dia akan kuatkan. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Kuat dekat minal tu. Tu yang dapat gelaran Tuan Minal tu. Ada yang tanya, Ustaz, kenapa tak nama gelaran dia Minal Jinnati wan Nas? Panjang sangat nak sebut. Nak sebut Tuan Minal Jinnati wan Nas, Tuan Minal jadilah. Tapi gelaran Tuan Minal tu sebab nak kata akhlak dia, bila dia marah tu, hanya itu je yang dia buat. Tak ada sampai dia nak marah, nak tak ada. Ini akhlak ulama kita. Itu pun dikatakan, masa dia sebut minal jin tu, muka dia ceria lagi. Dia senyum lagi. Dia tak ada muka berubah ke apa. Subhanallah. Akhlak para ulama kita. Ini ibu-ibu yang dimulakan Allah. Dalam kitab ini, kita akan bahaskan berkenaan dengan sifat 20 yang mana ulama-ulama kita susun untuk mengetahui sifat yang wajib bagi Allah. Ini mungkin ada orang kata, Ustaz, sifat Allah memang 20 saja ke? Bukan banyak ke sifat Allah ni? Ya. Pertama sekali kita pegang macam ni. 20 ni adalah asasnya. Iaitu dengan kita menghafal dan memahami 20 sifat wajib ini, insya-Allah dia akan mudah untuk kita faham segala sifat lain untuk Allah. Dengan kita faham betul tentang 20 sifat yang disebutkan. Jadi bila kita dah 20 sifat ni kita faham, sifat lain pun kita faham lah. Kiranya yang ini yang wajibnya. Yang ini yang perlu, yang kita orang kata faham dan perlu hafal dan perlu ingat untuk apa? Untuk kita untuk memudahkan kita supaya kita tidak menyifatkan Allah dengan perkara-perkara yang tidak layak bagi Allah, yang mustahil bagi Allah jalla jalaluhu wa ta'ala fi'ula. Jadi kitab Miftahul Murid, kitabnya nipis. Dan kitab ini menjadi asas bagi mereka yang belajar di pondok-pondok. Di pondok lah, di pondok gitu. Bukan pondok-pondok kan, di pondok, kerana ianya membahaskan perkara-perkara yang asas. Mungkin ada kitab lain macam kitab Aqidahul Awam, Aqidahul Faraid, itu semua kitab-kitab masya-Allah. Sabar. Kan cuma kita ambil kitab Miftahul Murid ni sebab dia asas dan dia memang nipis. Kitab ni nipis saja dan kitab ini mudahkan bagi kita fokus pada sifat wajib bagi Allah dulu. Ataupun sifat, minta maaf, sifat bagi Allah dulu. Dia tak fokus bab lain. Kalau bab lain ni, dalam ilmu akidah juga, bab lain banyak. Kita belum bahas lagi bab berkenaan dengan bagaimana keimanan dengan sahabat Nabi, keimanan dengan isteri, keimanan lah maksudnya
betapa kita ni nak kena jaga betul, khususnya bab sahabat, bab isteri, bab anak-anak Nabi, bab Isra wal Mi'raj, bab yang apa qada dan qadar. Masih banyak lagi yang itu semua dalam perbahasan kitab-kitab yang lain lah. Yang boleh kita ambil juga faedahnya nanti sekiranya ada kesempatan. Jadi ibu-ibu, ayah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, usaha kita dalam kita nak memahami akidah ini tidak lain tidak bukan kerana kita beriman dengan ayat Allah Subhanahu Wa Taala, qu anfusakum wa ahlikum nara, jaga diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Kita tak kuasa dah nak jaga orang sekarang ni. Tak kuasa dah nak pergi tengok orang lain. Kita ni sekarang ni jaga diri, jaga ahli keluarga kita sungguh-sungguh. Masing-masing main peranan. Keluarga kita jaga sungguh-sungguh, terutamanya dalam bab akidah. Terutamanya dalam bab akidah, bab keyakinan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab benda ni tak melibatkan orang lain. Benda yang kita nak sebut akidah ni bukan benda yang kita boleh nilai orang. Ibu-ibu ataupun ayah-ayah tak boleh tengok orang dan mengatakan, oh orang ini akidah dia tak cukup kuat. Oh orang ini akidah dia lemah. Oh keyakinan dia lemah. Oh keimanan dia lemah. Kita tak tahu benda tu sebab benda dalam. Benda duk dalam. Kita benda hak luar ni kita nilai hak luar. Kita tak tahu. Hanya Allah sahaja yang mengetahui apa nama ni, wa ma tukhfis sudur. Hanya Allah sahaja yang mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Kita luar mungkin boleh berlakon iman kuat, harta kita, kan? Orang tengok kita, oh Masya Allah, saban, dia ubah, nyanggut, Masya Allah, beramal, tasbih kat tangan. Tapi hati siapa tahu? Hanya Allah Ta'ala je tahu. Sebab tu yang mengenal kita ini, yang tahu hanya Allah. Dan diri kita sendiri. Yang mengetahui hakikat segala-galanya berkenaan dengan diri kita. Pasal orang lain kita hanya nampak zahir dia. Mungkin ada setengah orang nampak orang yang kusut, yang kotor bajunya, yang selekeh. Seperti mana dalam hadis Nabi SAW. Rubama, apa nama tu? Saya tak ingat matan hadis dia. Rubama madfu'un bil abwab. Allah Akbar. Rubama akbar madfu'un bil abwab. Lau aqsama ala Allah la baraka maqalah. Hadisnya ada matan dia. Saya tak ingat. Cuma dikatakan dalam tu, seseorang itu yang mana dia ini badan dia berabu, baju berdebu, senang kata selekeh lah. Madfu'un bin abwab. Dia ni, dia halang masuk daripada majlis-majlis. Maksudnya kalau orang nampak dia ni, orang tak pergi masuk. Dia masuk, baju selekeh, kotor, nampak hina lah. Nampak macam pengemis je. Lau aqsama ala Allah la abarrah, kata Nabi. Hati-hati. Nabi kata bila dia bersumpah dengan nama Allah, Allah akan kabulkan doa dia. Allah terima doa dia. Hati-hati. Kita tak tahu dengan siapa kita interaksi. Kita tak tahu dengan siapa kita communicate. Kita tak tahu dengan siapa kita muamalah. Sebab itu sangka baik dengan semua orang yang kita jumpa. Inilah kepentingan orang yang belajar ilmu akidah. Bila dia belajar ilmu akidah, maka dia mengetahui bahawa yang hakiki, yang real, yang betul-betul hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun yang selainnya ini semuanya akan fana, semuanya akan hancur, semuanya akan habis. Inilah hakikat mengetahui dengan kekuatan akidah, kekuatan iman. Maka mudah-mudahan Allah Ta'ala menyelamatkan kita daripada tipu daya syaitan, daripada dihasut syaitan, daripada rosaknya akidah kita di akhir zaman ini, ibu-ibu, ayah-ayah. Kita berada di hujung-hujung. Semalam Masalah Anas Muhammad ada saya buat, semalam kita ada meeting, saya ada satu mesyuarat lah, bukanlah mesyuarat pun, tapi ada macam perjumpaan online bersama dengan beberapa orang, guru-guru yang dimuliakan Allah Ta'ala. Saya hanya menumpang keberkatan mereka lah. Saya nak mengambil faedah daripada mereka. Saya dengarlah mereka punya perbincangan dan mereka punya perkongsian dalam satu live tertutup. Maka pesanan-pesanan daripada guru-guru kita ni, boleh kata majoriti berpesan, so kita ini, orang kata, menyiapkan diri untuk menghadapi dunia yang orang kata semakin tua, semakin penghujung. Saya tak beritahu, saya tak kata apa yang akan berlaku, kita tak tahu benda tu adalah gaib, benda yang hanya Allah yang tahu. Jangan pula kita kata kemungkinan besar Imam Mahdi datang tahun depan ke apa, jangan macam itulah. Kita tak mau sebut benda-benda yang kita tak tahu ni.
Benda tu benda yang gaib. Dan kalau datang pun kita still kena beramal. Nabi dalam hadis Rasulullah bagi tahu kalau kiamat depan kamu, kamu ada benih di tangan, tanam benih. Maksudnya walaupun kiamat, maksudnya kiamat akan mai, biar kiamat mai, kamu beramal terus. Beramal je terus walaupun kiamat. Yang penting maksudnya ke sini bukannya kita ni dengan kiamat, dengan akhir zaman ni takut dengan situasi sampai tak beramal. Kita kena beramal. Jadi amalan paling penting ni adalah kuatkan akidah, keyakinan dengan Allah Ta'ala. Tapi guru-guru kita pesan, dunia semakin tua dan kita hari ni berada di kemuncak, bukan kemuncak lah. Orang kata permulaan kepada kemuncak. Gitu. Permulaan kepada kemuncak fitnah. Bukan kemuncak lagi. Kemuncak nanti masa Dajjal mai. Ya, maksudnya sekarang ni dah permulaan lah ni. Nak masuki fasa yang Dajjal nak mai tu lah. Cuma kita tak tahu bila lah. Jangan pula kata, jangan setkan hari. Jangan pula kita kata tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Itu kita tak tahu. Yang penting kita teruskan beramal, kukuhkan akidah, kuatkan silaturahim, banyakkan ibadah. Jadikan bulan ini, kepentingan hari ini, berkat 10 Muharram, hari Ashura, berkat bulan Muharram, tahun baru. Jadikan azam dan niat kita untuk kita menambahkan ibadah jadi lebih baik dan improvekan kita punya ibadat kita, tambahkan amalan kita yang kita dah buat sebelum ni, kita perbaiki dan perbaharui serta kita banyakkan lagi. Dan yang paling penting, jangan lupa kita berdoa dan munajat kepada Allah supaya Allah angkat segala wabak ini dan Allah memberikan kemudahan, bantuan, urusan umat Islam dipermudahkan. Dan semua sahabat-sahabat kita yang mengalami kesusahan, Allah mudahkan urusan mereka. Yang ada masalah ekonomi, hutang dan sebagainya, Allah mudahkan urusan mereka. Yang ada penyakit yang diuji dengan sakit, wabak dan ataupun penyakit lain-lain, Allah sembuhkan mereka. Dan yang semua ada masalah hubungan keluarga, Allah jernihkan mereka. Allah tambahkan kasih sayang sesama mereka. Dan yang paling penting, mudah-mudahan Allah jemput kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Mati kita dalam keadaan menyebut kalimah tauhid la ilaha illallah. Matinya kita dalam keadaan iman kepada Allah dan disambut oleh Allah dan dimasukkan kita dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mudah-mudahan Allah berkati. Jadi setakat itulah pengungsian saya pada hari ini sebagai mukadimah, dan mudah-mudahan pada masa akan datang, yakni diizinkan Allah pada minggu seterusnya, sekiranya kita berjumpa lagi umur panjang, kita akan terus masuk kepada perbahasan kitab Miftahul Murid fi Ilmi Tauhid. Mudah-mudahan Allah berkati pengajian kita, yang mana pengajian kita ini yang saya ambil daripada pengajian ini daripada guru saya, dan mudah-mudahan pengajian ini bersambung sanadnya sampai kepada pengarang kitab, dan mudah-mudahan disitulah mengalirnya keberkatannya, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Setakat itu saja, mohon ampun dan maaf. Wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon ampun dan maaf terkasar bahasa dan salah bicara. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.